Bila kita ambil tekanan darah, jangan ambil tekanan darah sekali dalam 3 bulan, tak ada darah tinggi. Tak boleh. Tekanan darah ni kita kena ambil. Ambil mungkinlah, kalau tak mau ambil hari-hari pun, ambil seminggu 2 kali. Masa yang paling baik, orang mula-mula nak kena darah tinggi, ini satu lagi benda yang pelik. Kita ingat darah kita tinggi masa petang. Tak. Darah selalu nak naik, mula-mula dia naik, pukul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia mula turun. Pukul 9, 10 dia turun dah. Selalu nak pergi kat doktor, tunggu balik kerja. Balik kerja pukul 4 pergi cek doktor. Masa tu darah tak berapa tinggi sebenarnya. Darah ni nak tinggi masa. Sebab tu orang kena angin ahmar bila? Mangkit nak sembahyang subuh, dia kena angin ahmar. Sebab masa tu tekanan darah tinggi. Tekanan darah dia tinggi dah. Dia lonjak naik, lagi naik pukul tekanan darah dia kena angin ahmar. Sebab tu kadang-kadang orang kena serangan jantung pun subuh. Sebab tekanan darah ni biasanya tinggi di sebelah pagi. Ya, ambil tekanan darah. Saya kata, ambil beli digital tu, bubuh tepi katil. Dengar orang bang ataupun sebelum orang bang, jangan mangkit lagi, jangan lonjak pada katil, ambil, pasang, tekan. Tengok tekanan darah berapa. Masa tu yang terbaik. Dengan satu lagi, nak tidur malam. Dah nak tidur, duduk atas katil, relax 5 minit ke, ambil tekanan darah. Paling tepat. Ini yang kita perlu buat kalau kita nak tahu kita ada tekanan darah ke tak. Ya, baru kita boleh tangkap tekanan darah tinggi ni. Selalu kita terlepas sebab tu, ya. Okey. Dan bacaan tekanan darah tinggi ni macam saya katalah, biasanya kita nak bawah 140, 90 lah, pukul rata. Nah. Okey. Dan ini yang orang katakan, macam mana kalau doktor, kalau saya kata kadang-kadang darah saya tinggi, kadang-kadang turun, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Dari segi perubatan kita ada cara. Kita mulakan rawatan bila kita dah ada tanda bahawa jantung tu dah mula bengkak. Mereka tanya, sebab apa darah tinggi jantung bengkak, doktor? Ni cerita nak cerita. Pasal apa jantung kita bengkak bila tekanan darah kita tinggi? Saya nak bagi orang faham senang. Dulu basikal kita tak pam elektrik tu, kita pam tangan. Pam tu, kalau tayar tu dah keras, tekanan dia dah tinggi, larat kan nak pam? Tak larat lah. Pam pun tak habis lah. Pam suku tarik balik. Pam suku tarik balik. Sebab apa? Dia ketat. Tekanan dalam tayar tu terlalu tinggi, menyebabkan kita kena pam dengan kuat. Samalah dengan jantung kita. Jantung nak pam, tapi tekanan di luar tu tinggi. Jadi dia selalu dia pam macam tu. Dia senyum, dia pam. Tapi bila tekanan tu tinggi, merah muka-muka. Dia tak larat nak pam sebab tekanan tu tinggi. Okey. Jadi dia duk pam, duk lawan. Apa jadi kat dia? Jantung ni adalah daging. Daging macam daging kita ni. Kalau saya lah suruhlah siapa-siapa orang muda ni, hang pi dekat gym tu hari-hari sehari 2 kali angkat besi. Besi tu berat. Angkat cukup sebulan. Tebal lah. Masa dia tu tebal pasal dia duk angkat berat. Jantung ni dia duk pam hari-hari. Lawan tekanan tinggi, dia jadi terbaik. Terbaik bagus lah. Memang bagus. Memang jantung kita kuat. Sebab apa dia jadi terbaik? Sebab dia nak lawan tekanan yang tinggi tu. Tetapi air dalam gelas ni banyak ni. Ni saya nak langgah ni, mau 4 kali langgah baru lepas. Tapi kalau dinding gelas ni jadi tebal tu, air banyak mana? Air tinggal sikit ya. Sekali langgah habis. Jadi bila jantung tu dinding dia dah tebal, bilik dia tu jadi kecil, kecut. Bila bilik jadi kecut, darah masuk sikit, darah keluar sikit lah. Sebab tu bila ada darah tinggi, jantung tebal, dia jalan dari sini pergi kat parking tu penat. Pasal apa? Duk lawan nak tinggi tu satu hal. 2, darah sikit ciput dia, masuk keluar sikit sangat. Itulah menyebabkan orang penyakit darah tinggi penat. Dia tak lemah lagi. Bukan jantung dia lembek. Jantung tak lembek. Jantung dia kuat. Tapi setiap kali dia enjut sikit. Pasal apa? Pasal dinding tebal. Pasal apa dinding tebal? Pasal dia kerja kuat. Pasal apa kerja kuat? Sebab tekanan dalam palur darah tu tinggi. So nak buat macam mana? Nak bagi kecut. Kita pergi tengok balik lah. Kita buat turun tekanan darah tu. Hak yang dia teran tadi tu, dia dapat teran lah. Lama-lama dia surut. Orang yang angkat besi tadi, saya dah angkat besi dah 3 bulan, muscle dia besar. Saya kata, okey lah ni hang jangan pergi angkat dah lah. Lepas 2-3 bulan, dia kecut lah. Betul tak? Dia kecut.
Pasal apa? Pasal dia dah tak pergi angkat berat. So tekanan darah ni kita turunkan dia, insya-Allah jantung boleh kecut. Tapi nak turun tekanan darah macam mana? Yang tu yang tak gamak nak buat tu. Tak mau buat. Nombor 1 tekanan darah tinggi, saya suka abang kat pesakit. Nombor 1 bukan makan ubat. Nombor 1 jaga makan. Saya tak malu nak cerita kat orang. Saya belajar jaga penyakit darah tinggi dari siapa? Daripada arwah mak saya. Arwah mak saya ajak saya macam mana nak jaga orang penyakit darah tinggi. Allahu Akbar. Dia dulu tekanan darah dia punyalah tinggi. Saya doktor pakar masa tu. Ni nak cerita pasal saya suka cerita ni bagi orang faham. Dan kita dengar, kita ingat, kita buat. Dia dulu tekanan darah arwah mak saya 180, bawah 110. Dia kata, dia panggil kat saya, Pari, awak darah mak tinggi. Hang doktor pakar, awak tak boleh turun. Allahu Akbar. Setiap kali ada ubat baru di hospital, saya bawa balik bagi kat dia. Dia makan ubat darah tinggi ni, saya ingat 5 macam, bukan 5 biji, 5 jenis. Darah dia tak mau turun. Heran. Ini saya belajar daripada universiti, keluar universiti, pergi kerja, lepas kerja masuk balik universiti, jadi pakar ni nak belajar, nak jaga darah tinggi. Mak aku ni darah tinggi tak boleh jaga. Tak ke pening? Malu ke orang? Rupanya saya boleh tengok sebab dia makan makanan yang masin. Ini kadang-kadang bila saya bagi ceramah di tempat-tempat macam ini, dia jadi satu isu kontroversi. Saya tak mau jadikan itu isu kontroversi. So saya nak cerita ni dari segi perubatan. Sebab ada orang-orang nanti kata dari segi sunnah, garam ni penting. Saya tak mau bertojek. Sebab kalau saya pun ada juga baca-baca, dia kata kadang-kadang hadis ni bukan hadis daif lah, apalah, tapi tak mau lah, saya pun tak pandai. Tapi garam, jawapan dia adalah garam. Dan ingat, saya tak pernah kata jangan makan garam. Tak makan garam tak boleh. Memang tak boleh. Garam kena ada dalam masakan. Saya kadang-kadang ada sekali tu, saya abang makcik jangan makan masin lah. Dia balik, dia pergi kata kat anak dia, aku hampa jangan lebur garam. Satu rumah tak boleh makan. Tak bubuh garam nak makan. Macam mana? Garam kena ada. Saya kata jangan makan masin. Arwah mak saya, dia suka makan sambal belacan dengan ikan masin. Cukup suka. Saya suruh dia berhenti, 2 minggu dia berhenti. Ubat dia daripada 5 jenis berturun satu. Alhamdulillah, 7 tahun sebelum dia meninggal, tekanan darah dia berapa? 120, 110. Ubat darah tinggi 2 macam. Kenalah juga makan. Tapi daripada 5 macam tu, 5 macam ada untuk 7 biji, tinggal 2 biji. Tapi dialah yang ajak kat saya, Pari, mak makan tu semalam, darah naik hari ni. Kita pun pergi lah, barulah kita pergi tengok. Patut pun, rupanya garam tu tinggi. Sebab tu saya kata kat orang yang ada darah tinggi, nombor 1 jaga makan. Makanlah ubat 1 Tupperware pun, darah tak akan turun kalau kita tak jaga makanan kita. Tapi kita tengok dalam Quran dan hadis pun dia dah abang dah, kita kena jaga makan kita. Tapi yang saya kata kontroversi ni, saya tak mau berpertikai garam ni. Saya tak kata jangan makan garam tu, garam kena makan. Tapi jangan makan masin. Jangan makan masin ni yang saya selalu cerita. Yang betul-betul masin senang. Ikan masin, telur masin, lobak masin. Kita bau, kita tengok, kita tahu lah, aku tak boleh makan masin. Yang ni senang, Haji. Yang susah ni, yang selalu kita duk langgar ni, yang tak masin tapi banyak garam. Yang ni yang selalu kita terperangkap. Mak saya pun dulu dia kata, mak tak makan lah masin-masin. Tengok-tengok duk makan sambal belacan. Jadi so saya dengan dia dulu duduk fikir, saya bahagikan 5 benda. 5 kumpulan makanan yang orang ada darah tinggi, orang ada lemah jantung, jangan duk pergi makan. 5 benda. 1, benda yang dikeringkan. Bukan ikan kering dah memang masin. Benda yang dikeringkan. Ikan bilis, sotong kering, udang kering. Cukup banyak garam. Pasal apa? Dia nak bagi kering tu, nak bagi tahan tu, memang garam. Hang basuh lah lagu mana pun, hang rendam lah lagu mana pun, dia masin. Tapi pasal apa? Ikan bilis tu kita tak ratah, cuba kita ratah, masin.
Jangan masak lagi, ambil buah dalam mulut, masin. Nombor 2, benda yang duduk dalam tin. Ini favourite kita lah. Benda yang duduk dalam tin, sardin. Yang tu lah yang duduk dalam tin yang kita duduk makan. Dia nak bagi tahan, dia buang dalam tin, garam. 3, benda dalam botol. Benda dalam botol semua tinggi garam. Dia tak masin tapi garam tinggi. Tak masin apa dia? Chili sauce, tomato sauce, barbecue sauce, oyster sauce, semua jenis sos dalam botol memang garam tinggi, dia nak bagi tahan. Cukup tinggi garam. Percaya tak percaya, balik lagi pergi ambil botol sos tu, tayang tengok banyak mana sodium dalam tu. Cukup tinggi. Ya, 3. Nombor 4. Yang ni kita orang utara ni payah ni, belacan. Tak ada siapa hamba Allah yang pergi cubit belacan dalam mulut. Tak ada lah. Cuba pergi buat tengok. Masih berdengung. Sampai belacan tu kita duk baca pedas, tapi belacan tu yang menyebabkan dia masalah. Ya, belacan ni sampai belacan lah selalu. Dan penghabis sekali Pak Haji yang naik motor, Ajinomoto. Ini cukup popular. Kandungan sodium, monosodium glutamate, sodium dalam tu cukup tinggi. Minta maaf lah, kadang-kadang kalau kita pergi contoh kedai-kedai tom yam, satu hidangan, satu sudu, Allahu Akbar, cukup tinggi tu garam. Ini yang, kalau siapa yang ada darah tinggi di sini, cuba, tak rugi. Cuba yang apa saya katakan ni, balik rumah, mulai pada hari ni, jangan makan benda tadi, hak 5 tu, jangan makan. Tak rugi lah, cuba tengok. Lama mana? Sehari, 2 hari tak jadi. Dia kena makan masa sehingga 2 minggu. Sebab garam lebihan tu nak keluar 2 minggu dari air kencing. Berhenti 2 minggu, insya-Allah tekanan darah boleh turun. Boleh. Yakin. Tapi bila kita buat, kita nampak, baru kita percaya. Jadi, kita kena jaga pemakanan kita. Apa dia? Jangan makan masin. Sekali lagi, saya tak kata jangan makan garam. Jangan makan masin. Semua orang lagi doktor safari kata jangan makan garam. Salah, saya tak kata. Garam kena makan. Bukan kena makan garam, kena buh dalam makanan tu. Ya. Dia dalam isu garam dengan sunnah ni macam-macam. Ada yang kata Rasulullah ada cicak jari dia bubuh kat langit dia. Tak tahulah, saya pun baca. Ada juga persoalan pertikaian macam-macam. Ada yang kata hadis tu semua hadis dhaif lah. Tapi saya tak pandai. Jadi saya tak mau pertikaikan benda tu. Ada juga yang kata masalahnya bukan masalah garam, tapi masalah macam mana kita gunakan garam. Kalau Rasulullah dia kata dia masukkan dalam masakan tu masa nak habis. Kita bubuh garam masa kita tomeh gulai tu, kita bubuh asam garam. Jadi yang tu kononnya lah, wallahualam. Tapi sains tak ada lagi lah buat sampai ke situ kajian. Sebelum saya akhiri, saya nak kata macam ni. Orang selalu kata kat saya, doktor, sakit darah tinggi ni, ubat ni nak makan sampai bila? Jawapan saya sedih lah, sampai bila-bila. Tapi ada segolongan orang yang tekanan darah dia boleh turun dan dia tak payah makan ubat. Dia jaga makanan pun darah tinggi dia boleh turun. Ada. Kebanyakan orang tak mampu. Sebab apa? Sebab tekanan darah dia tu dah memang tinggi dan memang kacau. Dia tak makan ubat, darah tinggi tu. Sebab darah tinggi ni merosakkan jantung, merosakkan otak, merosakkan buah pinggang. Dia duk hentam ni. Darah tu tinggi kan, dia duk hentam, organ rosak. Jantung tadi pasal bengkak tu yang dia rosak. Jadi kita tak mau bagi benda tu berlaku, kita kena buat turun tekanan darah tu. Ubatlah jalan dia. Jadi nak kena makan ubat. Tapi bila nak makan ubat darah tinggi ni, ramai pula yang kata, doktor, makan ubat darah tinggi ni lama-lama rosak buah pinggang. Saya kata, dengar mana? Adalah saya baca kat internet, dia kata, ataupun member WhatsApp. Darah tinggi menyebabkan masalah buah pinggang. Ubat darah tinggi tak menyebabkan masalah buah pinggang.